Rakyat Malaysia sangat dingin dan tidak peduli. Itulah ayat yang bermain di pikiran seorang wanita muda dari Switzerland yang sedang bersendirian di sebuah pekan kecil di Malaysia. Dia buntu gagal menemui tempat penginapan dan malam semakin larut. Di saat dia berasa sunyi dan tidak berdaya, seorang warga tempatan menegurnya. Mendengar sapaan itu, wanita tersebut tidak dapat menahan sebab lalu menangis teresak-esak. Dia datang bukan hanya untuk melihat Kuala Lumpur, tetapi untuk menyelami budaya Malaysia yang sebenar hingga ke pelosok kampung. Apakah yang sebenarnya dialami oleh wanita ini di Malaysia? Catatan perjalanannya yang dikongsi di media sosial setelah pulang ke negaranya telah tular, dan mari kita ikuti kisahnya yang menyentuh hati ini. Hai semua, nama saya Adele. Saya berusia 24 tahun, lahir dan dibesarkan di Switzerland. Kini saya bekerja di sebuah agensi pelancongan. Saya memilih kerja ini karena minat yang mendalam terhadap dunia kembara. Namun saya sadar ilmu saya masih cetek untuk memberi cadangan terbaik kepada pelanggan. Saya sedang berusaha belajar daripada rakan sekerja yang lebih berpengalaman. Bagi saya, pengalaman melihat sendiri dunia luar adalah cara terbaik untuk mendapatkan kepercayaan pelanggan, bukannya sekadar membaca risalah. Satu hari semasa berbual dengan rakan sekerja dan ketua saya, kami berkongsi pengalaman perjalanan masing-masing. Mereka yang lama bekerja di sini sudah menjelajah ke merata tempat, bukan sahaja sekitar Eropah, malah ke Amerika, Afrika, dan Asia. Mendengar kisah mereka sahaja sudah cukup mengujakan. Namun apabila topik beralih kepada Asia, khususnya Malaysia, berlaku perdebatan sengit antara pengurus cawangan kami dengan seorang rakan sekerja bernama Leo. Pengurus kami tidak henti-henti memuji Malaysia. Beliau menyarankan saya agar wajib merasai keindahan alam semula, jadi hutan hujan tropika, kepelbagaian budaya, serta kehangatan dan sifat ramah penduduknya. Jika kamu belum pernah ke Asia, mulakanlah dengan Malaysia, tegasnya. Sebaliknya, Leo, rakan sekerja yang 5 tahun lebih tua daripada saya, sangat membenci Malaysia. Dia mendakwa percutiannya di sana adalah mimpi ngeri. Menurut Leo, Kuala Lumpur terlalu sesak bising dan sistem pengangkutannya mengelirukan, sehingga dia sering tersesat. Orang Malaysia sangat pemalu dan konservatif. Jika kamu bercakap dengan mereka, mereka akan melarikan diri. Malah mereka memandang orang asing dengan curiga. Negara itu mempunyai politik yang rumit dan sentimen kaum yang tebal, kata Leo dengan nada sinis. Dia malah bersumpah tidak mahu lagi menguruskan pakej pelancongan ke rantau Asia Tenggara. Mendengar kata-kata Leo, pengurus kelihatan serba salah. Namun rakan-rakan lain tidak membantah Leo. Malah seorang lagi rakan sekerja bernama Zian, yang berasal dari negara jiran, turut bersetuju dengan Leo, mengatakan bahwa keselamatan di sana agak meragukan. Akibatnya saya mula terpengaruh dan beranggapan Malaysia mungkin sebuah negara yang asing, dingin, dan tidak menyambut pelancong dengan baik. Pada musim panas tahun kedua saya bekerja, saya mendapat cuti panjang. Syarikat kami mempunyai polisi, di mana jika kami melancong ke luar negara, cuti akan dipanjangkan seminggu, berserta subsidi perjalanan. Saya nekat merancang perjalanan solo pertama saya ke Asia, apabila saya meminta nasihat pengurus tetap mencadangkan Malaysia. Namun Leo dan Zian menentang keras. Orang Malaysia tidak menunjuk emosi, wajah mereka serius. Mereka hanya bertindak jika ada keuntungan. Jangan harap mereka akan tolong kamu secara percuma. Lebih baik jangan cari pasal dengan mereka, pesan Leo. Kata-kata Zian tentang keselamatan juga kedengaran sangat meyakinkan dan menakutkan. Namun justru karena percanggahan pendapat inilah saya memilih Malaysia. Siapa yang betul? Bagaimana sebenarnya sifat orang Malaysia? Rasa ingin tahu yang membuak-buak mendorong saya untuk pergi mencari kebenaran. Seminggu selepas tiba di Malaysia, saya telah melawat Melaka dan Pulau Pinang, tempat yang disyorkan oleh pengurus. Memang benar kata Leo, Kuala Lumpur sangat padat. Bagi orang seperti saya, yang tidak biasa dengan kesesakan, saya hampir pening. Tetapi selepas beberapa jam saya mula menyesuaikan diri. Saya perhatikan walaupun sibuk, rakyat Malaysia sangat bertoleransi dan teratur. Bukan itu sahaja, setiap kali saya kelihatan keliru melihat peta, pasti ada orang tempatan yang datang bertanya, "Are you okay?" atau "Nak pergi mana?" Walaupun ada yang tidak fasih berbahasa Inggris, mereka sanggup memanggil orang lain untuk membantu menterjemah. Saya menyaksikan kemurahan hati ini berkali-kali, bukan hanya kepada saya, tetapi kepada orang lain yang memerlukan bantuan di jalanan. Ini bukan kebetulan. Bagi mereka membantu adalah satu naluri semula, jadi satu budaya yang dipanggil budi bahasa. Saya juga ingin menyangkal dakwaan Leo mengenai pengangkutan. Ya, sistem rel di Kuala Lumpur dengan LRT, MRT dan monorel memang kelihatan kompleks dengan pelbagai laluan. Bagi saya yang tidak boleh membaca tulisan bahasa Melayu, pada mulanya ia agak menakutkan.
Namun apabila saya menaiki tren tersebut, saya kagum dengan kepekaan sistem itu. Trennya sangat tepat, masa bersih dan selesa. Tetapi apa yang paling menyentuh hati saya adalah kemudahan untuk pelancong. Pengumuman dibuat dalam pelbagai bahasa dan setiap stesen mempunyai kod nombor dan warna yang jelas, memudahkan orang asing seperti saya untuk faham tanpa perlu membaca nama stesen yang panjang. Berbeza dengan sikap cari sendiri di Google, yang sering saya temui di negara maju lain, sistem di Malaysia direka untuk menyantuni pengguna. Di zaman telepon pintar ini, mereka masih menyediakan papan tanda yang sangat terperinci dan mesra pengguna. Saya tidak merasa kagum, sebaliknya saya merasa dihargai. Sikap ramah Malaysia bukan hanya pada orangnya, tetapi tertanam dalam sistem kemudahan awam mereka. Saya langsung tidak merasai sikap dingin atau permusuhan seperti yang didakwa Leo. Setelah seminggu di bandar besar, saya ingin mencari lokasi tersembunyi hidden game yang lebih tenang. Saya mahu ke tempat yang jarang dikunjungi pelancong asing, tetapi terkenal dalam kalangan penduduk tempatan. Naluri saya membawa saya ke pantai timur, tepatnya ke sebuah daerah di Terengganu. Kawasan ini terkenal dengan budaya Melayu yang pekat, pantai yang memutih dan makanan tradisi. Ia jarang dipromosikan secara agresif di Eropah, tetapi bagi pencinta budaya inilah syurga. Saya menghabiskan masa seharian menikmati keindahan pantai di Terengganu. Namun masalah timbul apabila malam menjelang. Sebelum ini saya berada di bandar besar, di mana hotel mudah ditemui di sekitar stesen sentral. Tetapi di pekan kecil ini pilihan penginapan sangat terhad. Malang sekali kerana musim cuti sekolah, kebanyakan rumah tumpangan homestay dan chalet kecil telah penuh. Saya tidak fasih berbahasa Melayu untuk menelefon pemilik chalet dan aplikasi tempahan dalam talian tidak banyak membantu untuk kawasan pedalaman ini. Saya mula panik. Saya sudah bergerak jauh dari pusat bandar Kuala Terengganu ke kawasan pantai yang lebih sunyi. Berbeza dengan Kuala Lumpur yang hidup 24 jam di sini, selepas jam 10 malam suasana menjadi gelap gelita dan sunyi sepi. Saya duduk di tepi jalan berhampiran pantai, kesejukan angin laut mula mencengkam dan air mata ketakutan mula bergenang. Malaysia selamat, orangnya baik, kata-kata pengurus terngiang-ngiang. Itulah satu-satunya harapan saya. Namun logik akal saya berbisik, seorang wanita bersendirian di tempat gelap sebegini, bukankah ia mengundang bahaya? Dalam kegelisahan saya berjalan menuju ke arah jalan besar mencari cahaya lampu. Tiba-tiba saya perasan ada seseorang di kejauhan. Patutkah saya menegur? Adakah selamat, suara Leo? Dan Zian kembali menghantui fikiran saya. Jangan percaya orang tempatan, mereka mungkin ada niat jahat. Saya berperang dengan diri sendiri. Percaya atau lari. Ketika saya kaku di situ, susuk tubuh itu menghampiri saya. Excuse me, sapa satu suara lembut dalam bahasa Inggris yang agak pelat namun jelas. Ia adalah seorang gadis remaja, mungkin masih di bangku sekolah menengah, bertudung litub. Dia mengeluarkan telepon bimbitnya, membuka aplikasi terjemahan dan cuba berkomunikasi dengan saya. Melihat dia seorang gadis muda, saya serta-merta berasa lega. Rupanya dia telah melihat saya duduk di situ semasa dia lalu sejam yang lalu, dan apabila dia melihat saya masih di situ, dia berasa risau. Awak ada masalah ke? Kalau perlukan bantuan, tolong beritahu saya, katanya melalui aplikasi itu, disusuli dengan senyuman manis yang sangat ikhlas. Senyuman itu menenangkan jiwa saya. Tetapi bisikan keraguan Leo datang lagi. Mereka bertindak atas kepentingan. Mesti ada udang di sebalik batu. Saya berbelah bahagi. Zian, rakan sekerja saya, tentu lebih tahu tentang rantau ini berbanding saya. Jika Zian kata, bahaya, mungkin gadis ini sebahagian daripada sindiket penipuan. Patutkah saya lari? Namun hati kecil saya menidakkan semua prasangka itu. Sepanjang minggu ini, saya telah melihat kebaikan rakyat Malaysia dengan mata kepala sendiri. Naluri saya berkata, percayalah pada gadis ini. Gadis itu tiba-tiba berkata, tunggu sekejap, lalu berlari meninggalkan saya. Lari sekarang. Dia pergi panggil geng dia, jerit satu suara jahat dalam kepala saya. Saya bangun mencapai beg galas bersedia untuk melarikan diri. Tetapi gadis itu kembali dengan tercungap-cungap. Di tangannya ada sebotol air mineral dan sebotol minuman isotonik 100+. Awak haus, muka awak pucat. Minumlah, katanya sambil menghulurkan botol itu dengan wajah penuh kebimbangan. Melihat peluh di dahi dan keikhlasan di matanya, segala tembok keraguan saya runtuh. Saya malu dengan diri sendiri kerana pernah meraguinya. Terima kasih, ucap saya dalam bahasa Melayu yang patah-patah. Kami duduk dan minum bersama. Namanya Aisyah. Dia baru pulang dari kelas tuition. Dia risau melihat kakak Mat Saleh duduk seorang diri di tepi pantai yang gelap. Kebaikannya menyentuh hati saya sehingga saya rasa ingin menangis. Di bumi asing ini, seorang gadis kampung menjadi penyelamat saya.
Tidak lama kemudian, sebuah kereta proton lama berhenti berhampiran kami. Ia adalah ibu bapa Aisyah. Mereka rupanya sedang mencari anak mereka yang lewat pulang. Setelah Aisyah menerangkan situasi saya kepada bapaknya, lelaki separuh abad yang berkopiah itu tersenyum dan menggunakan aplikasi terjemahan untuk berkata, "Bahaya duduk di sini seorang diri. Mari ke rumah kami. Kita makan malam, awak boleh berehat dan tidur di rumah kami malam ini. Esok kita cari jalan." Saya tergamam. Saya tidak meminta apa-apa, tetapi mereka menjemput orang asing yang tidak dikenali masuk ke rumah mereka. Jika di Eropah ini, perkara yang mustahil berlaku. Terima kasih banyak-banyak, hanya itu yang mampu saya ucapkan. Saya sedar kini Leo dan Zian salah. Mungkin mereka pernah mengalami nasib malang atau mungkin hati mereka yang tertutup. Tetapi Malaysia yang saya temui adalah berbeza. Walaupun rakyatnya mungkin pemalu kerana kekangan bahasa, hati mereka tulus dan bersih. Mereka membantu tanpa mengharapkan balasan. Konsep tetamu membawa rezeki benar-benar diamalkan di sini. Malam itu saya tidur di rumah kayu keluarga Aisyah. Walaupun ringkas, ia adalah penginapan paling mewah di hati saya. Mereka menghidangkan saya nasi dagang dan ikan celup tepung yang dibeli oleh bapaknya. Aisyah cuba sedaya upaya melayan saya, menjadikan pengalaman itu sangat istimewa. 2 hari saya di sana, Aisyah membawa saya melawat kampung nelayan, melihat pembuatan batik dan ke kawasan air terjun tersembunyi yang tiada dalam buku panduan pelancong. Saya belajar erti kehidupan yang sederhana, namun penuh bahagia. Apabila saya pulang ke Switzerland dan berkongsi kisah ini di pejabat, semua terdiam. Gambar-gambar pantai Terengganu dan senyuman keluarga Aisyah bercerita lebih kuat daripada kata-kata. Saya salah bisik saya dalam hati kepada Leo walaupun saya hanya tersenyum kepadanya. Leo kelihatan cemburu melihat wajah saya yang berseri-seri. Zian pula kelihatan terkejut dengan cerita kebaikan keluarga Aisyah. Saya berharap satu hari nanti Leo dan Zian akan kembali ke Malaysia dengan hati yang terbuka. Sudah 2 bulan berlalu sejak saya pulang, namun kenangan di Malaysia masih segar. Saya telah menemui guru saya dalam bidang pelancongan, yaitu Aisyah dan keluarganya. Mereka mengajar saya bahawa pelancongan bukan sekadar melihat tempat cantik, tetapi tentang menyantuni manusia dengan hati yang ikhlas. Malaysia kini menjadi titik permulaan kembara hidup saya. Saya pasti akan kembali lagi. Bagaimana dengan cerita hari ini? Jika Anda tersentuh dengan kisah Adele dan Aisyah, jangan lupa tekan butang langgan dan berikan tanda suka. Jika Anda ada kata-kata semangat untuk Adele yang telah berubah persepsinya, sila tinggalkan komen di bawah. Jumpa lagi.